اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Itulah yang wajib dipatuhi. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala. Serta jauhilah perkataan yang dusta. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau dihumbangkan oleh angin ke tempat yang jauh membinasakan. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang-binatang ternak itu, sehingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram, Baitullah yang tua sejarahnya. Dan tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya. Dan sampaikan berita gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang tunduk taat, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gerung gementarlah hati mereka. Dan orang-orang yang sabar cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka. Dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, serta orang-orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu, sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya, ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, maka makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hajj, surah yang ke-22, pada juzuk yang ke-17, pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-37. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan ayat tentang perintah Allah kepada Ibrahim supaya memanggil manusia untuk menunaikan ibadat haji di Mekah Al-Mukarramah yang dibina oleh Ibrahim dengan perintah Allah SWT. Tempat untuk mengesakan Allah, tempat untuk membesarkan Allah tanpa ada sebarang berhala atau khurafat atau kesesatan. Ini sejarah rumah purba yang hebat, Baitul Atiq,
yang dibina oleh Ibrahim dan dijadikan tempat tujuan seluruh manusia, kemuncak kepada Islam mereka dan kemuncak kepada penyatuan ummah dan kemuncak kepada membesarkan syiar Allah atas muka bumi ini. Maka Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah supaya memanggil manusia sesudah dibinanya Kaabah yang mulia ini supaya menunaikan ibadat haji untuk membesarkan, mengesakan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya dalam ibadat haji tersebut dilaksanakan ibadat-ibadat korban. Di samping ibadat untuk memuliakan seluruh hurumat atau manasik haji. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan pada malam ini tentang balasan pahala orang-orang yang membesarkan hurumatillah, yakni hukum hakam Allah dan syariatnya. Di antara syariat Allah yang terbesar yang cuma berada pada satu tempat namanya manasik haji. Manasikul haji. Maka Allah Ta'ala juga menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini tentang binatang-binatang ternakan yang dihalalkan kita memakannya. Melainkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan dalil, dengan penjelasannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang larangan paling terbesar. Bukan sekadar cerita binatang yang haram dimakan itu satu larangan, tapi ada larangan yang paling besar, iaitu larangan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala-berhala. Dan larangan yang kedua yang besar, mendustakan Allah SWT. Dan mendustakan dalam penyaksian. Dan ayat yang kita baca ini Allah menjelaskan bagaimana kehancuran yang pasti kepada setiap orang yang menyekutukan Allah, yang digambarkan sebagai orang yang jatuh daripada tempat tinggi lalu disambut oleh burung gergasi, dilapah, dimakan sehingga tidak tersisa, atau yang jatuh tempat tinggi lalu ditolak oleh angin kencang yang kuat. Keadaan ketakutan, keadaan kehancuran orang-orang yang mensyirikkan Allah. Allah beri tamsilan. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang bahawa bila mana kita membesarkan syiar Allah, dia sebut syiar Allah, ini seluruh perintah-perintah Allah, maka ia adalah tanda ketakwaan dan alamat kepada tiang takwa yang ada pada seseorang. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang tempat menyembelih korban, iaitu di tanah haram yang mulia, yang merupakan syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap umat. Setiap umat ada syariat penyembelihan korban. Sebagaimana syariat Nabi Allah Ibrahim, demikian juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat korban. Yang sejarah permulaannya ialah di kota Mekah. Sejarah permulaan. Sejarah berlakunya penyembelihan korban ini ialah di kota Mekah. Dan tempat itu terus menjadi tempat kemuliaan bagi melaksanakan ibadat korban. Dan sesudah itu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita binatang yang paling baik untuk kita lakukan korban, yang dikenali sebagai budna. Budna atau budun atau badna maknanya unta besar. Unta besar. Artinya lagi besar binatang tadi, lagi besar pahala. Dia bukan cerita jantan betina. Dia cerita mana yang daging banyak. Daging yang banyak itu lebih afdal. Perkataan budna asalnya makna unta. Kerana sifat unta yang lebih besar pada binatang-binatang korban yang lain berbanding kebau, lembu, kambing. Tetapi perkataan budna juga memberi maksud ialah binatang-binatang yang gemuk dan subur. Supaya kita mengetahui kalau kita nak jadikan binatang itu sebagai syiar Allah yang ibadat korban, pastikan yang terbaik. Bukan yang termurah dan bukan yang terjauh. Jauh sah Kemboja, terjauh. Kayak India. Bukan. Korban mesti paling termahal kita buat. Karena kadang-kadang kalau kita tengok, ni budaya orang Bangladesh.
Orang Bangladesh dia tak beli lembu kecil. Dia tak nak. Bukan dia sanggup bergabung ramai orang untuk beli lembu besar sekali. Besar sekali. Tak beli lembu kecil. Kita lagi kecil, lagi murah kita ambil. Sebab tu kita tanya harga berapa? 4,000 mahalnya. Tak tanya berapa kilo. Berapa harga? 5,000 mahalnya. 10,000 mahal. Maka ayat ini Allah menjelaskan wal budna, dan binatang paling gemuk. Itulah dia syiar Allah. Seolah-olah binatang yang kita korbankan itu melambangkan ikhlas kita pada Allah. Ikhlas. Maka kalau kita berkira, maka binatang tu pun macam itulah. Maka ini Allah menyebut tentang binatang korban syiar Allah. Bagaimana kita sebut ni, daging binatang korban paling baik sekali. Daging paling baik sekali. Ialah daging binatang korban. Kan disembelih kerana Allah. Dan di bulan yang mulia. Di hari yang mulia. Dengan cara yang paling mulia. Tidak ada daging lebih hebat pada ini. Wahyu pada lawang dia. Wahyu pada lawang dia. Daging snow pada lawang dia. Dari sudut kemuliaan daging ni. Kan sifatnya. Sebab itu kita umat Islam ni, dia kena hayati sungguh ibadat korban ni. Hayati sungguh. Jangan tengok sekadar nak sembelih tapi tak tahu binatang tu kecil ke, gemuk ke, tak kira. Kita mesti menghayati benda ni sungguh-sungguh. Kata Allah lagi, maka sembelihlah binatang ini. Allah ajar cara. Sembelihlah unta dengan keadaan sawaf. Itu sawaf dengan 3 kaki berdiri, satu lagi diikat. Itu perkataan sawaf. Unta disunatkan sembelih secara berdiri. Unta tu berdiri. Diikat salah satu kakinya, maka tinggal dia 3 kaki. Maka dia tak akan berani bergerak lagi. Bila gerak, dia ikat je satu kaki, dia tak boleh gerak lah. Dia tak macam lembu kita nak ikat 4 kaki. Lembu kalau kita ikat sekaki je, kita yang tinggal satu kaki. Unta lain sifat dia. Dia ikat satu kaki kerana dia terlalu tinggi tadi, dia tak boleh gerak. Dia takut jatuh. Lepas itu menjadi kebiasaan. Kalau kita tengok orang sebelah unta, boleh tengok bersepah dalam YouTube. Dia ikat satu kaki, dia pun just tarik macam tu. Maka dengan cepat unta itu tumbang. Dan Allah Ta'ala mengajar bagaimana cara daging ini diuruskan, dimakan dan dihadiahkan. Kemudian Allah menyebut hakikat korban. Hakikat korban itu ialah keikhlasan. Dan Allah menyebut antara nikmat Allah, Allah menjinakkan binatang-binatang ini untuk kita melaksanakan ibadat korban. Maknanya Allah tak syariatkan kita korban gajah ke, zirafah ke, itu semua kena penat kita kejar tu. Kuda belah misalnya. Dijadikan binatang-binatang korban, binatang yang jinak. Allah jinakkan lagi. Dia dah dijinakkan lagi pada bulan yang mulia ini. Pada hari yang mulia ini. Maka ini di antara kelebihan binatang korban. Dan ini secara umum sinopsis maksud ayat-ayat yang kita bacakan. Bila Allah Ta'ala memulakan ayat yang kita bacakan pada malam ini dengan menyebut zalik, dan demikian itu. Wa may yu'azzim hurumatillah. Demikian perkara yang diperintahkan daripada segala ketaatan dalam menunaikan ibadat haji dan balasan dan ganjaran yang tinggi. Siapa sahaja membesarkan hukum hakam Allah dengan ilmu, dengan kewajibannya dan beramal dengan kewajibannya dan menjauhi diri daripada maksiat dan perkara yang dilarangnya dan iltizam dengan perintahnya, maka baginya pahala yang besar. Dan pahala yang besar itu terhasil dengan 2 perkara. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan, yang kedua dengan meninggalkan yang dilarang. Pahala kita ni dalam 2 keadaan, 2 rupa. Yang pertama, pahala sebab kita dapat buat apa yang Allah suruh. Satu. Yang kedua, pahala kita dapat sebab kita tinggal apa yang Allah larang. Ni kita tak makan babi, pahala kita putuskan jalan. Sebab kita tak makan babi. Kita tak minum arak. Dia bukan tunggu babi duduk depan kita lalu kita tak makan baru dapat pahala. Bukan. Kita cara hidup kita tak makan babi. Kita tak minum arak. Dia bukan tunggu arak dihidang depan kita lalu kita tak minum baru dapat pahala sebab tak minum arak. Tak, kita hidup dengan tak minum arak. Maka pahala itu berjalan. Orang iman sentiasa tahu bahawa dia tak boleh minum arak. Dia tak boleh berjudi. Dia tak tunggu orang offer dia berjudi, lalu dia tinggalkan judi baru dapat pahala kan dia tinggalkan judi. Dalam kehidupan dia dah letakkan disiplin, dia tak akan minum arak, dia tak akan berjudi, dia tak akan terlibat dengan riba, rasuah. Maka tak tunggu orang hulu rasuah, ditolak baru dapat pahala menolak rasuah. Ya memanglah dapat pahala, tapi tak tunggu keadaan begitu. Dalam keadaan kita membina sistem hidup kita. Sistem hidup kita apa dia? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang.
Masalah yang dilarang tu datang depan mata kita atau tidak, memang kita dah letak disiplin, kita takkan. Maka bila datang babi depan kita contoh. Datang binatang haram tak disembelih depan kita sebagai contoh. Datang judi, datang rasuah, kita tak akan lakukannya. Sebab itu prinsip. Sebab itu kita dapat pahala dari awal lagi. Demikian keadaan orang beriman, hidupnya sentiasa diberi pahala. Dia kalau kita sebut syarikat hebat ni, kita kerja, kita bergerak macam mana pun gaji jalan. Dia elang macam-macam. Elang baju ada, elang gigi ada, elang kenderaan ada, elang elektrik ada, elang air ada, elang beranak ada, elang pergi haji pun ada. Dia ada semua elang ni. Sebab ni syarikat ni yang cover kita syarikat besar. Elang untuk anak-anak kita ada. Maka Allah yang naungi kita dengan pahala lagi hebat. Setiap pergerakan orang beriman Allah beri pahala. Yang kita semayang lah. Yang kita tinggalkan yang haram. Yang wanita tak melakukan kecurangan sebagai contoh. Maka pahala jalan. Sentiasa tutup aurat. Maka pahala jalan. Pahala dia jalan. Maka ini antara bagaimana orang beriman mendapat pahala. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut, demikian siapa yang membesarkan hurumatillah. Apa maksud hurumat? Hurumat ini ada beberapa makna. Yang pertama, makna hurumat ialah semua yang dilarang ketika mana melaksanakan ibadat haji. Maki orang, bergaduh, berburu, melakukan jima ketika mana dalam ihram. Maka ini namanya hurumat. Siapa yang membesarkan larangan Allah dalam haji, yang hurumatillah, maka itu tanda dia takwa. Yang kedua, maksud hurumat ialah semua perintah Allah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila mana kita jaga dan iltizam, kita sedang membesarkan hurumatillah. Dan yang ketiga, maksud hurumat ialah manasik haji itu sendiri. Sa'i, tawaf, wukuf. Itu hurumat. Hurumat. Yang diambil daripada perkataan hurmah. Orang Melayu kita panggil hormat. Kita kan sebut istilah kita hormat. Hormat. Dia perkataan hurmah. Yang ini ada kemuliaan. Ada pantang larang. Setengah ulama kata hurmah ialah 5 perkara. Al-hurmah yang dimaksudkan ialah 5 perkara. Yang pertama ialah Kaabah itu sendiri. Itu hurmat. Yang kedua ialah Masjidil Haram. Dan yang ketiga ialah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram daripada Arafah kita ke Muzdalifah. Muzdalifah tu dalam tu ada Masy'aril Haram. Yang hari ni dibuat masjid. Di bila masjid Masy'aril Haram yang dibuka setahun sekali. Setahun sekali dibuka. Dia tak buka hari-hari. Artinya musim haji saja dibuka. Itu pun berlaku pada malam 10. Artinya kita bertolak di Arafah 9 malam 10 malam raya. Kita pun bergerak ke Muzdalifah. Lepas bergerak Muzdalifah, kita akan lalu Wadi Muhassir. Lepas tu Muzdalifah balik. Dia punya pemisah tu. Dari situ ada masjid satu. Sunat kita tunggu di situ. Dan sembahyang subuh di situ. Sebelum bergerak ke Mina. Sunat. Tapi yang ni biasa orang tak buat dah. Sebab kita ikut package. Kita ikut package, ikut muasasah. Maka ikut dia lah. Tak ikut sunat, ikut dia. Dia suruh kita cabut. Dia suruh kita tunggu. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah apa yang sunat. Duduk kat Masy'aril Haram. Masa tu dia masjid dibuka dan solat subuh. Lepas solat subuh, barulah kita bergerak ke Mina dan melontar ketika mana waktu duha hari raya. Melontar di Jamrah Aqabah untuk melaksanakan tahallul yang pertama, yang pembebasan ihram. Dan tahallul pertama kita boleh buat semua larangan yang selama dilarang melainkan bersetubuh dan mukaddimah bersetubuh. Itu yang haram dibuat. Dia sentuh-sentuh biasa pun kalau boleh jangan, dia elakkan. Saat saya sentuh bini tak bersyahwat, gurau-gurau, jangan. Masa kat Mekah yang gurau-gurau, nanti jadi betul-betul. Pun tidak disunatkan, walaupun tak haram. Menyentuh dengan syahwat itu haram. Larangan ketika mana tahallul pertama dah selesai, dia masih ada larangan itu. Sehinggalah dia ke Mekah, dia tawaf ifadah, maka tahallul kedua, maka barulah dia boleh bebas. Pun begitu setengah ulama kata sunat. Dia tidak bersama dengan isterinya melainkan selepas melontar ketiga-tiga hari. Habis barulah nak bersama. Sebaik-baiknya. Tapi dah boleh lah. Dah SMP dah ada lah. SMP besar tak dapat lagi. Dari sudut hukum. Dia cerita hukum. Dan perkataan hurumat juga maksudnya balad Mekah tu sendiri.
Mekah ialah tempat hurumat yang perlu dihormati. Sebab itu tanamannya kita tak boleh cabut. Pokok-pokok kita tak boleh cabut. Walaupun kita tidak berihram. Larangan mencabut pokok di Mekah ni bukan sekadar kita dalam ihram. Tak ihram pun. Kita dah keluar daripada ihram, kita pun cabut rumput ke apa, tak boleh cabut. Kerana kemuliaan. Allah ma'ilam melainkan yang ditanam. Kita tanam serai, bolehlah cabut. Tidak tak makan tom yum lah kita. Yang kita tanam boleh kita cabut. Yang kita tak tanam, ditumbuh sendiri tak boleh usik. Walaupun kita tidak dalam ihram. Tak boleh. Atau ada binatang buruan kat Mekah pun tak boleh usik. Bila kat Mekah dia ada kehormatan. Luar Mekah boleh. Dan juga bulan haram. Asy-syahrul haram. Maka inilah dia disebut hurumat. Ini ada beberapa penafsiran ulama tentang makna zalik wa man yu'azzim sya'airallah, demikian itu yang diperintahkan siapa membesarkan segala hurumatillah, yang segala hukum hakam Allah, segala syariat Allah, segala manasik haji, segala larangan-larangan haji, segala yang ada di tanah haram, segala yang berada di masjid haram, segala yang ada di bulan yang haram, segala yang ada di Baitullahil Haram, maka semuanya ini kalau kita memuliakannya, fahuwa khairun lahu inda rabbih, dia mendapat pahala yang besar. Sebab tu kalau kita duduk kat Mekah, jaga-jaga gaduh jangan. Walaupun suami isteri elakkan gaduh. Kali ini tempat yang ada kemuliaan besar. Tak payah gaduh, tak payah ngumpat, tak payah ngutuk, tak payah rendahkan orang. Waktu duduk di Mekah ni tuan-tuan, siapa yang berjaya menghormati kemuliaannya, maka dia orang yang mendapat pahala besar. Tak payah gaduh dengan polis dia, tak payah gaduh dengan siapa-siapa. Tak payah. Dia tak pergi masuk, sudah. Kita masuk kat lain pula. Tak payah gaduh dengan dia. Dia buat kerja dia. Kita buat kerja kita. Maka tak ada orang pun yang perlu kita marah. Dia waktu kita kat Mekah, kita kena fikir, tak ada seorang pun yang perlu kita marah. Tak ada. Tak ada sangat, tak ada. Inilah ujian kita. Umpama kita tengah semayang, kita nak marah macam mana pun kita tak boleh marah sebab dalam semayang. Kita cuma kacik gigi je lah, kacik gigi macam orang. Tapi boleh marah? Tak boleh. Nak marah, nak melintas depan ke apa, tak boleh. Oi budak ni, tak boleh, diam. Marah je batal. Batal semayang. Demikian bila berada tanah haram. Tahan dia, tahan. Orang ni tolak kita, yang ni siku kita. Tak payah nak salahkan siapa belajar, walaupun susah. Cakap secara ni macam senang. Tapi orang pergi Mekah dia tahulah. Dah kena tolak, akhirnya dia U-turn balik, tolak orang tu balik. Yang kena siku, U-turn balik, siku balik. Itu yang berlaku sebenar. Bukan senang. Yang kena marah, dia marah balik. Itu boleh cerita yang debat-debat ke khilafiyat kat Mekah. Debat lagi. Maka ini benda-benda yang perlu kita awasi. Memang ibadat haji ni, masing-masing kena ingat mengingati. Kena beritahu ni tanah haram. Ini sekian-sekian. Ada hamba Allah tu cerita. Dia bawa orang haji. Orang tu punya lembut sungguh. Orang ni lah. Dia punya gelaran ni nothing. Nothing bahasa Cina, bahasa Melayu dating lah. Nothing. Bagus, lembut, comel, gemalai semualah. Bagus. Pergi haji, mula okey. Al-Kisahnya, bas tu tak boleh rapat tempat untuk melontar. Kena jalan jauh. Mulalah keluar segala binatang ni. Orang lembut. Sebab kita tak boleh nak jangka orang ni. Lembut. Maki-maki. Yang mutawifah ni penat kata ni kita kat Mekah ni. Kita tengah haji ni. Tak kira haji lah. Mekah lah. Sampai akhirnya mutawifah ni peluk dia. Peluk sambil nangis. Mutawifah kena nangis. Nangis. Barulah orang ni reda. Tetapi bukan semudah tu. Kita teori nampak okey. Dia tengah marah kena pula bayar mahal-mahal lagi marah dia. Dia rasa dia layak untuk dilayang lebih baik. Tetapi kat Mekah semua orang layak dilayang dengan baik. Semua orang layak. Murah mahal tu hal lain sebenarnya. Siapa pun tetamu Allah dilayang dengan baik. Dan siapa pun tetamu Allah dia kena buat baik. Dia bukan sekadar dia mengharapkan dilayang dengan baik sebab dia memang tetamu Allah. Sebab kata Nabi SAW tetamu Allah ada 3. Wafdullah salasa, tetamu Allah 3. Yang pertama yang berperang pada jalan Allah, tetamu Allah. Allah jaga, ni tetamu Allah. Yang kedua yang buat haji, ni tetamu Allah, wafdullah. Yang ketiga yang buat umrah, ini wafdullah. Ini tetamu Allah. 3 golongan ini namanya tetamu Allah. Siapa yang berperang di tetamu Allah, siapa pergi haji di tetamu Allah, siapa umrah di tetamu Allah. Dan memang tetamu Allah kena layan baik. Tetapi tetamu juga kena ingat. Dia bukan sekadar mau dilayan baik, dia juga mesti berperangai baik. Kita kalau pergi rumah orang jadi tetamu, kita nak tetamu layan kita baik.
Tapi hati-hati kalau kita tak baik, tetamu tendang kita. Tuan rumah tendang kita. Memanglah tuan rumah ni layan tetamu baik-baik. Tapi kalau nampak tetamu pandai sikit kurang ajar, tak lama dia angkatnya makanan basi. Biar sakit perut pada muka. Jadi semuanya kena baik. Betul, saya katakan orang pergi haji, dia jangan kira dibayar berapa. Dia tetamu Allah, memanglah dia layak dilayan dengan baik. Itu perintah Allah sendiri. Tapi dia juga kena tahu, untuk mendapat layanan baik, dia mesti berperangai baik. Siapa pun pergi haji berperangai baik, antaranya dia mesti dah cancel, kena buang semua budaya maki dia. Kalau kita ni memang ada kerja maki-maki, kena buang benda tu. Kena delete. Biar tak ada dalam dictionary kita. Dan dictionary kita tak ada perkataan tu. Nak maki orang, nak marah orang, tak ada. Intonasi kita pun kita dah kawal. Kita dah setting cepat-cepat. Macam kita setting apa ni, sistem mic kita ni. Macam mana pun macam tu je. Dia tak boleh tinggi pada tu. Semuanya kita setting semua. Sebab nak buat ibadah haji. Kerana Allah akan melihat yang paling mabrur, yang paling mulia akhlak. Yang paling mabrur dapat haji, yang paling mulia akhlak. Sebab sebenarnya haji ialah mendidik akhlak. Kan itu kita tengok orang benar-benar haji mabrur, bila balik dia baik. Sebab dia didik akhlak dia. Tapi kalau tak didik akhlak, walau dari dia tanggung, walaupun kita katakan banyak cerita dia, keajaiban dia, Hajar Aswad dan sebagainya, tak ada nilai. Kemudian kata Allah, wa uhillat lakumul an'am, dihalalkan kepada kamu binatang ternakan. Illa ma yutla alaikum, melainkan apa yang diharamkan ke atas kamu, babinya, darahnya, bangkainya. Yang telah Allah sebut dalam ayat-ayat sebelum ini, dalam surah Al-Ma'idah sebagai contoh. Dan surah-surah yang lain. Fajtanibur rizza minal awsan. Maka bila Allah sebut binatang tu haram dan kita kena jauhi, maka Allah sebut ada yang lebih haram daripada binatang tu untuk kita jauhi. Apa dia? Berhala, syirik pada Allah. Itu lagi haram. Kita manusia, bila benda haram kita akan cuba jauhi. Dan kita benci, kita tak suka. Sebut je najis dan bangkai, semua orang jauhi. Semua orang tutup hidung kerana baunya busuk. Tapi ada benda yang lebih haram pada tu. Apa dia? Berhala. Syirik kepada Allah. Lebih haram daripada binatang haram tu. Maka ini yang patut diiltizam oleh manusia. Washtanibu qaulaz zur, dalam menyebut yang haram kedua ialah bercakap bohong. Perkataan qaulaz zur maknanya saksi bohong. Termasuk makna saksi bohong, orang yang menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Kata Allah ada anak, Allah ada isteri, kata Allah tu 3, kata Allah tu berehat sebab penat bina langit dan bumi. Ini semua qaulaz zur. Perkataan dusta. Dusta paling besar, penyaksian terhadap Allah. Dan dusta yang besar yang lain, penyaksian palsu pada orang tak bersalah. Orang tu tak bersalah, kita saksi palsu, maka dihukum orang tu kerana, atau dituduh orang tu kerana penyaksian palsu. Hunafa alillah, yang mampu melakukannya hanyalah orang yang ikhlas kepada Allah. Perkataan hunafa, yang ikhlas kepada Allah. Ghaira musyrikin nabih, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa man yusyrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faka'annama seolah-olah dia kharra minas sama', jatuh daripada tempat yang tinggi, langit. Tuan-tuan, kita kalau bayang, kalau kita naik bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, cuba terjun. Maksudnya pernah zaman kecil tu, rasa tak serung gayak. Terjun. Ini pakai banji tu. Kat kaki terjun. Rasa roh keluar. Badan dia jatuh, roh naik ke atas. Gambaran dia. Itu kan kadang-kadang naik yang, siapa yang pernah naik roller coaster, turun macam tu. Tak payah, kadang kita naik kereta je, turun bukit tu, rasa roh tercabut. Dia punya gerung, serung dia. Ini gambar tempat tinggi tu, terjun. Bayangkan waktu terjun, fikir mati, hancur, lebur ni, payung terjun, tak ada pada terjun. Allah gambarkan orang syirik ni, macam terjun tempat tinggi sekali. Bayangkan jiwanya macam mana? Berserabut. Tekanan, takut. Dan ketika mana dia bayang dia akan hancur, binasa, tiba dia sambar burung. Fatakhtafahu tayr. Datang burung sambar dan memakan. Bila sebut burung sambar ni, mestilah burung besar. Jenis burung elang, jenis burung ereng yang kukunya kuat. Yang kita tengok dalam National Geography, ni elang dia boleh pegang kambing tu angkat. Maksud kuku dia kuat, dia boleh cengkang kambing tu, dia angkat kambing tu. Kemudian dia empat atas gunung, mati. Untuk dia makan. Bukan kambing kecil tu, kambing gurung tu, kambing gunung. Artinya Allah gambarkan jatuh dari langit, datang burung,
cakar dengannya dan memakannya. Waktu jatuh tu dah fikir macam-macam. Datang pula burung tadi, menerkam, mencengkam dan menghancurkannya. Atau kata Allah, au tahwi bihir rih fi makanin sahiq, atau datang angin kencang, tiup dia pula. Ni dah jatuh ni, dah fikir akan hancur. Datang kencang, tiup dia pula pergi tempat jauh. Itulah gambaran orang syirik pada Allah. Dari sudut apa? Dari sudut dengan maksud pasti dia binasa. Waktu dia terjun dari langit, apa yang dipikir? Kebinasaan. Apakah dia ada fikir dia akan selamat? Tak ada. Mati dah aku. Mati. Kemudian bila burung pula sambung dia, apa lagi dipikir? Mati habis. Pasti mati. Lagi cepat dia mati. Atau datang angin kuat, tiup dia dengan kencang. Lagi cepat mati dia. Artinya Allah nak beritahu, orang yang syirikkan Allah pasti binasa. Bukan macam dia fikir dia akan binasa. Allah binasa lebih cepat daripada apa yang dia fikir dia akan binasa. Begitulah gambaran orang yang mensyirikkan Allah, kata Allah. Dalik, dan demikian itulah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa sahaja yang membesarkan perintah Allah Ta'ala, termasuk ibadat korban yang disembelih, dia membesarkannya dengan cara cari binatang paling gemuk, paling mahal, itu tanda dia memuliakannya. Dia kena cerita paling mahal. Kita kalau boleh beli beg, kalau murah tak percaya dia berkualiti. Mahal baru kita percaya. Contoh kalau beli beg yang berjenama, tak kira jenama apa, bila dia letak harga mahal, tuan-tuan percaya dia kualiti. Kalau letak harga murah, tuan-tuan kata ini fake. Ini barangkali, kalau bahasa saya panggil golok. Ini local product ataupun local product, bukan betul. Ini fake. Ini muzayyaf. Ini mesti kopi punya produk. Bila dia mahal, kita percaya dia bernilai. Semua orang percaya dengan benda mahal, bernilai. Kalau orang offer kita, ni ada nak jual Ferrari sebiji harga 5,000. Kita pun, betul ke? 5,000 bukan harga dia, kita kenal Ferrari. Kalau tak 5 juta, 5 juta kita tak ketemas sebab dia memang harga dia. Kereta kita mewah ni lah kalau kita sebut kereta. Kalau orang sebut nak beli ni, ada nak jual banglo, RM5.5 saja tu. Kita kata ni polong mana ada dalam tu? Pelesik mana, hantu raya mana ada dalam tu? Barangkali tempat mesyuarat jin, tu jual murah. Tak mungkin, sebut banglo paling kurang 3.5 juta. Kita ada di barangkali silap alih perpuluhan kot. Dia nak sebut 3.5 juta, dia 35 sen ke RM3.5. Kita tak mungkin percaya barang berkualiti harga murah. Tuan-tuan takkan percaya. Kalau tuan-tuan percaya, tuan-tuan bodoh. Saya percaya tak? Sebab apa bodoh yang percaya? Orang cerdik takkan percaya barang kualiti tadi harganya murah. Tak akan percaya. Kita minum teh yang kualiti pun harga RM1,000. Tapi kita bayar. Kenapa? Tahu kualiti. Tak usah, mak. Minum teh tu rasa dekat kamera Highland dia. Dia minum kat rumah. Dia punya rasa dia tu. Dia bayar RM1,000. Sebab dia boleh pergi dengan roh. Tak payah pergi dengan jasad dia. Tetapi bila kita sebut ibadat korban, kalau cerita kualiti, mesti cerita mahal. Tuan-tuan cerita murah, untung saya beli murah. Tak adanya, ada benda tak kena. Barangkali lembu tu lembu demam ke kita beli. Lembu sembelit ke, kita tak tahu. Ada, kita tanya yang tukang tokel lembu ni. Ni yang kita sembelih lembu, kalau daging tu pucat sebab apa? Dia kata ini sebab lembu tu demam. Sah. Baru kita tahu lembu pun demam. Bukti tanda dia punya daging jadi putih sikit. Dia tak merah. Dia putih. Rupanya lembu tu dah demam. Mungkin kena COVID lembu tu. Jadi orang yang tahu kualiti, dia tak ada masalah mahal. So saya kata kita, dalam hal-hal duniawi mahal kita pun bayar. Kita bangga pula sebut mahal. Sebab kita tahu itu kualiti. Berapa harga jam kita sebutlah puluhan ribu. Bangga. Sebab memang harga dia. Tapi lembu ni, kita rasa macam tertipu kalau harga mahal. Tertipu. Kalau murah macam kita tipu penjual tu pula. Saya tipu dia. Ustaz. Sebab itu bila kita sebut waman zalik waman yu'azzim sya'airallah, perkataan syiar di sini maksudnya binatang korban. Dia memuliakan dengan kata ulama bi an yakhtaraha jasimatan saminatan ghaliyatath thaman. Dia memilih lembu yang baik, lembu yang gemuk yang harganya mahal. Ghaliyah ni mahal. Maksud mahal ni tuan-tuan sepadan dengan dia harga dia. Ghaliyatath thaman. Maka demikian orang itu dianggap bertakwa kepada Allah. Sebab itu setiap kali kita nak sembelih korban, ingatlah balik kisah Qabil dan Habil. Tuan-tuan nak jadi Qabil ke nak jadi Habil? Yang akhirnya binatang korbannya ditolak sebab nak cari murah sangat. Kat mana murah? Dekat India Ustaz 300 ekor.
Dekat ni Ustaz, dekat Vietnam 300 ekor. Itu murah. Malaysia mahal Ustaz 1000. Hati-hati bila piawaian kita murah. Maha murah. Tak takutkah kita kisah Kobe dan Habib berulang di Pasir Gudang? Berulang di Johor, berulang di Malaysia. Bila ada orang cerita cari yang murah. Tanpa melihat kualiti. Akhir kita pun tengok. Sahabat kita hantar gambar lembu kat Kemboja. Kurus macam kambing. Saya tanya, lembu ke kambing? Kurus kering. Ini yang kata murah 300 sebahagian. Oh, kita bagus. Kita buat ni mahal 1000. Dia buat 300. Tengok lembu besar mana. Lembu kena demam kepialu. Semua penyakit ada kat lembu tu. Lalu kita pun seronok. Saya dah korban. Tentang korban ni bukan lepas batuk di tangga. Bukan lepas ludah di tangga, lepas kahak di tangga. Korban ni tanggungjawab agama. Dan kita kesungguhan kita dalam berkorban. Benda sekali seumur, sekali setahun. Sekali setahun kita buat. Kalau ia kualiti, kalau kita mati tahun tu, kita seperti membawa nilai korban yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi kita fikir baliklah, cek balik korban kita tu. Tapi bukan kita nak bagi ruang untuk penjual lembu, untuk letak harga mahal. Kita maksud harga yang sepadan dengan dia. Dan sepadan dengan kemampuan kita. Maka ini tanda membesarkan syiar Allah atas muka bumi ini. Sebab itu disebut dalam hadis yang banyak. Bila mana ada sahabat, dia dapat satu lembu yang besar. Umar Al-Khattab dia dapat lembu besar dipanggil Najiban. Najiban bahasa Melayunya lembu lah. Maaf. Najiban artinya unta. Najib. Najib ni maknanya cerdik. Yang najib seorang tu maknanya cerdik. Satu lagi najib maknanya unta. Naqah. Umar Al-Khattab dia kata diberi satu unta yang harganya mahal. Maka dia kata, ya Rasul, boleh tak saya jual, saya beli unta lain. Sebab ni mahal sangat. Nabi kata jangan, sembelih ni. Umar Al-Khattab bila diberi satu unta besar, dipanggil Najib, besar, gemuk. Dia kata, ya Rasul, ni kalau jual ni kalau dijual boleh beli 3 unta lain. Dek mahal. Nabi kata jangan, kamu sembelih yang ni. Sembelih yang ni yang paling baik. La inharha iyaha, bukan sembelih dia. Sebab itu Ibnu Umar, bila dia bawa, dia nak melakukan korban, dia cari unta paling besar, kemudian unta tadi dipakai baju, dia beri pakai baju. Mujallala bil qabati, iaitu baju sarung daripada Mesir pakai. Dia lawa lembu tu. Tapi nak korban, dia pecat baju tu. Maksud dia nak beritahu ini lembu korban. Disoleknya lembu tu. Tak payah tu panggil mak andang nak solek dia, gincu budak bagai. Taklah sampai macam tu. Arti dia, cara masyarakat dulu mereka letak pakaian. Macam tengok kita lah kalau dah bela monyet dibagi pakai baju, bela kucing tak baju, kerana dia memuliakan dia. Maka Abdullah bin Umar, bila dia bawa unta besar untuk korban, dia pakaikan baju. Disebut di sini, mujallalatun bil qabati, ay siyabun misriyah ghaliyatus thaman. Dihiasi, dipakaikan padanya sejenis kain daripada Mesir yang paling mahal harga. Untuk dibalut lembu unta tadi, sebelum dia menyembelih korban dia tersebut. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang membesarkan ibadat korban. Kata Allah, lakum pada binatang korban, pada ibadat korban, pada ibadat haji, manafi'u ila ajalin musamma, manfaat kepada satu tempoh. Summa mahilluha, kemudian kesudahannya ilal baitul atiq, diserahkan kepada rumah Allah yang purbakala. Rumah Allah yang kita sebut atiq, yang antik. Baik, apa maksud atiq? Sebab dinamakan Kaabah sebagai Atiq. Dinamakan Kaabah sebagai Al-Baitul Atiq. Atiq dalam terjemahan Melayu, antik. Atau terjemahannya purba kala. Purba, barang lama. Maksud lama ni, makin lama makin bermutu. Macam kita tengok bahan-bahan sejarah yang ditinggalkan ribuan tahun, dia jadi makin bermutu. Nak tengok pun kena bayar. Kita pergi kan kota-kota lama. Ini barang antik, barang purba kala. Nak masuk kena bayar. Tak boleh ambil barang dia, masuk, bayar untuk tengok je. Sebab dia mahal sangat. Bayar berapa? Kadang $100. Sebab dia Atiq. Baik. Baitullah dipanggil Baitul Atiq. Iaitu rumah yang antik. Apa maksud Atiq di sini? Makna lain. Kata ulama, bila Rasulullah menyatakan, Nabi yang kata, innama sammahu Allahul Baitul Atiq li'annahu a'taqahu minal jababirah falam yadhhar alaihi jabbarun qat. Allah yang menamakan Kaabah ini sebagai Baitullahil Atiq. Rumah Allah yang Atiq. Atiq juga memberi maksud yang bebas. Atiq yang bebas, yang merdeka.
Kerana Allah tidak izinkan mana-mana orang yang berkuasa menguasai Mekah. Cobaan-cobaan menyerang Mekah semuanya gagal. Daripada sebelum Abrahah sampai Abrahah semuanya gagal. Maka kerana itu dinamakan ini rumah yang bebas. Baitullahil Atiq, ini rumah yang bebas, yang merdeka daripada sebarang orang-orang jahat yang cuba menguasainya. Kemudian Allah Ta'ala sudah menyebut tentang kemuliaan korban di Baitullahil Atiq. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami jadikan ada manasik ibadat dia. Ada cara-cara ibadat dia. Liyazkuru smallah, dengan cara itu mereka akan mengingati Allah. Alama razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, daripada binatang-binatang ternakan yang dijinakkan. Fa ilahukum ilahun wahid. Ketahuilah Tuhan kamu, Tuhan yang satu yang menurunkan syariat ini. Falahu aslimu, dan kepadanya hendaklah kamu menyerah diri dengan melaksanakan syariat ini. Cara kita nak serah diri pada Allah, melaksanakan segala syariat ini. Wa basyiril mukhbitin, berilah khabar gembira kepada golongan mukhbitin. Apa itu mukhbitin? Allah Ta'ala menyebut sifat mukhbitin itu 4 sifat. Yang pertama kata Allah, golongan mukhbitin yang Rasulullah SAW diminta beri tahniah, beri khabar gembira, iaitu mereka pertama, alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum, orang-orang yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Tuan-tuan, bukan sekadar bila sebut Allah gemetar hati mereka, sebut la ilaha illallah gemetar hati mereka. Bila dia sebut ini hukum Allah, mereka dah takut. Kita kan ada kemahuan kita, ada kehendak kita. Tiba orang kata haram tu dosa, Allah haramkan, kita pun takut. Kita nak potong kuku ni, potong kuku. Tiba orang beritahu ni kalau masuk dah awal Zulhijjah dan kita nak korban, jangan potong kuku. Siapa larang ni? Allah larang. Kita dah takut tak nak buat. Kalau buat rasa menyesal juga dah buat. Itu maksud takutkan Allah. Bukan sekadar menyebut nama Allah. Ni ada orang bila dia disebut hukum hakam Allah, bila tak sama dengan hawa nafsunya, dia marah juga. Tak kira lah. Dia cuba takwil. Ini orang tak takutkan Allah. Orang takutkan Allah, bila kita sebut je hukum Allah, kita berdiri di sisi sempadan hukum Allah. Orang kata, jangan buat ni haram ni, dosa ni, Tuhan marah. Kita terus tarik handbrake. Tak nak buat. Ji tak boleh buat benda ni, berdosa. Kita terus tarik handbrake kita. Tak nak buat. Maka ini dimaksudkan orang yang disebut nama Allah, dia pun takut, gemetar. Bukan sekadar dengan makna zikir-zikir itu sahaja. Bila disebut hukum Allah. Baik perempuan, baik lelaki, baik yang tua, baik yang muda. Kita kata ini hukum Allah. Kita pun tak berani buat. Kita sembelih korban, kita mungkin buat kasar-kasar binatang korban. Tiba orang beritahu, Nabi SAW ajak kita berlaku ihsan pada binatang. Kita pun takut, salah saya, salah. Itu maksud orang yang disebut nama Allah. Dia ingatkan hukum Allah, dia pun gemetar. Dia menyesal, dia istighfar. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum, bersabar dengan apa yang menimpa mereka. Ini golongan mukhbitin. Yang ketiga, wal muqimis salah, yang sentiasa jaga solat. Tak kira salat fardu atau salat sunat. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan pada jalan Allah SWT. Maka inilah sifat mukhbitin. Mukhbitin, kalau kita terjemah bahasa literal bahasa kita, apa maksud mukhbitin? Yakni orang yang taat, yang khusyuk dan yang merendah diri. Itu maksud mukhbitin. Sifat dia macam mana? Ada 4 sifat. Disebut nama Allah gemetar. Orang-orang yang senantiasa mendirikan, sentiasa sabar dengan ujian, sentiasa mendirikan salat dan sentiasa bersedekah dengan apa yang Allah kurniakan padanya. Inilah sifat mukhbitin, yang maksud mukhbitin yang merendah diri, yang khusyuk dan yang taat. Itu mukhbitin nama dia. Maka siapa yang ada 4 sifat ini, maka dia ialah golongan mukhbitin. Dan siapa menjadi golongan mukhbitin, maka dialah orang yang mendapat khabar gembira daripada Allah SWT melalui lidah Nabi SAW. Maka beruntunglah orang mukhbitin. Maka jadilah golongan mukhbitin, yang mana kita sentiasa takutkan Allah dalam kehidupan seharian kita. Orang-orang yang sentiasa bersabar dengan ujian kehidupan kita. Orang-orang yang sentiasa jaga solat setiap waktu dan ketikanya. Dan orang-orang yang sentiasa bersedekah. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Jangan tunggu bonus baru nak sedekah. Jangan tunggu gaji baru nak sedekah. Sedekah ialah cara kita hidup. Kita kalau nak makan nasi, tunggu gaji kan nak makan nasi?
Saat saya hari ni tak boleh makan nasi, kena tunggu gaji. Takkan dah tunggu gaji pun nak makan nasi. Nak buat benda besar-besar, mungkinlah kita kata tunggu gaji. Nak makan, nak tunggu gaji ke? Tak, makan lah. Adalah yang sikit-sikit kita tu. Kita nak jalan sana sini, takkan nak tunggu gaji. Setakat berjalan dekat-dekat, boleh jalan-jalan lah. Takkanlah setakat nak pergi JB. Tak pergi JB, kena tunggu gaji dulu, baru pergi JB. Kalau pergi Jerman, tak apalah tunggu gaji. Pergi dekat. Jadi nak sedekah ni, jangan tunggu kaya, tunggu bonus, tunggu dapat. Ada peluang sedekah, sedekah. Dia bukan cerita banyak. Sedekah. RM1, RM2 tak kira lah. Jangan tunggu akhir bulan, tengah bulan, tunggu hari tu. Jangan tunggu. Peluang ada, sila buat. Peluang ada. Kita ada RM10, sedekah RM1. Sedekahlah 5%. Tapi jadikan dia budaya. Budaya dalam kehidupan kita. Macam saya katakan, kita susah mana-mana pun makan mesti ada duit. Susah saat gaji tak dapat makan, boleh tahan juga dia order. Artinya benda tu dah memang dia letak satu komitmen dia. Macam mana pun dia cerita tak ada duit, insya-Allah isi minyak ada duit. Ikut mana pun ada lah, ikut kad kredit ke, ikut kat mana pun dia ada. Tiba-tiba bila sedekah je, kita pun kata tunggu gaji. Dan satu lagi penyakit kita, bila suruh beli kitab pun tunggu gaji. Beli kitab, tunggu gaji boleh tak Ustaz? Macam kitab tu harga RM6,000. Misalnya harga kadang RM10 je, tunggu gaji juga. Ia benda-benda baik ni tuan-tuan. Jangan kita tunggu-tunggu. Boleh buat sekarang. Sebab kita tak tahu masa kita terlepas peluang. Maka Allah menyebut golongan mukhbitin supaya kita menjadi golongan-golongan yang terpilih ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.